Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala yang semata-mata Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan majlis pada pagi ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekadar membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, dengan harapan satu sahaja, mendekatkan diri kita kepada Allah, menghampirkan diri kita kepada Allah. Kerana tiada apa kecintaan yang diingini oleh orang yang beribadat melainkan taqarrub ila Allah. Apa makna taqarrub? Menghampirkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, yang alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupan kita muslimat yang alim, dalam keadaan tak sedar berhimpunnya kita pada pagi ini pada tanggal 26 Allah sekejap 26 bulan Ramadan 1436 daripada hijrahnya Nabi SAW. Yang mudah-mudahan terus-menerus kita mendapat rahmat daripada Allah, terus-menerus kita mendapat pengampunan daripada Allah, dan terus-menerus dijanjikan kepada kita dengan perlepasan daripada api neraka Allah, terhasil daripada dihidupkan oleh Dia kepada kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Menceritakan berkenaan Ramadan, Allah Ta'ala pernah berfirman dengan katanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Cuba sambung, la'allakum tattaqun. Subhanallah. Atau kama sadaqallahul azim. Artinya apa? Kutiba alaikumus shiyam, diperwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum, yang mudah-mudahan dengan intipati dan berhasil daripada puasa itu menjadikan kamu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila menyebut takwa, yang pertama sekali muslimat perlu pahami pada pagi ini, bila sebut takwa, takwa itu bukan satu perkara yang zahir, tetapi takwa itu satu perkara yang batin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa letaknya di sini, takwa letaknya di hati, takwa letaknya di qalbi. Baik, bila mana kita maklum takwa itu satu sifat batiniah ataupun satu sifat hissi yang tak dinampak oleh mata kepala, maka tak dapat tidak yang nak menghidupkan takwa itu tak dapat tidak memerlukan juga makanan yang batiniah ataupun juga memerlukan makanan yang hissi. Mana mungkin muslimat penyakit yang zahir obatnya batin, mana mungkin muslimat penyakit yang batin obatnya zahir. Sebagai contoh, muslimat mengadu sakit kepala, kalau pergi kedai sekejap beli obat, dia beli handy glass sepapan. Tahu handy glass? Ada? Dia beli handy glass, muslimat dapat handy glass, buka-buka tapal dekat daya. Pada adat beri manfaat tak? Tak. Sebab itu penyakit yang batin mana mungkin dilalukan dengan obat yang zahir. Sama juga, dan muslimat keluar-keluar daripada bilik air, jatuh-jatuh berdarah betul. Suami datang gigi cepat telan penedal, selagi darah lagi banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kaitan penedal dengan darah? Pada adat dapat manfaat tak? Tak. Bermakna penyakit yang zahir ubatnya zahir, penyakit yang batin obatnya batin. Baik. Jadi yang pertama sekali muslimat perlu faham tahu, bila sebut takut, ada takut itu bukan amalan yang zahir, bukan satu sifat yang zahir, tapi satu sifat yang batin. Jadi tak dapat tidak bila nak menghidupkan takut, memerlukan pemakanan yang batin, kena beri makan makanan batin. Mana mungkin amalan yang zahir memberi impak yang batin, mana mungkin amalan yang batin memberi impak yang zahir. Jadi insyaAllah pada pagi ini
Bila mana kita maklum, tak takut itu satu sifat yang batin. Yang pencarian tak takwa ini musliman bukan semata-mata daripada bulan Ramadan. Betul tidak? Pencarian takwa ini tak berhenti walaupun sebelum ataupun semasa ataupun selepas daripada Ramadan. Jadi ringkas, sekiranya kita mendapatkan ketakwaan yang makin mendekat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah pada hari ini hamba akan membaca sebuah kalam yang dibawa datang daripada As-Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas daripada kitab At-Tibyan. Dan Tibyan, tahu Tibyan apa dia? Tahu topik tak topik? Topik mana apa? Topik. Doktor. Kalau Tibyan, yang membicarakan masalah obat. Dan bermakna kalau orang yang belajar kedoktoran, dia rujuk kitab-kitab yang bicarakan masalah obat-obat. Orang yang sakit kepada masalah batin, merujuk dia kepada kitab At-Tibyan. Daripada perkataan Abdullah Al-Zaki, yang mudah-mudahan hari ini kita nak belajar obat penawar bagi hati. Jadi muslimat perlu semak. Sebagaimana tajuk Ramadan kita hari ini, takwa itu pencarian sebelum dan selepas daripada Ramadan. Yang hamba yakin kalau hamba susun satu persatu, ada di antaranya yang muslimat pernah buat, ada yang di antaranya kita belum buat lagi. Sebab apa? Bila sebut makan ubat di muslimat, anak kita disahkan demam. Kalau muslimat pergi bawa dia pergi hospital, paling kurang doktor beri berapa ubat? 3 ubat. Pertama obat demam, kedua obat sersema, ketiga obat batuk, dan keempat antibiotik. Doktor kata antibiotik wajib ambil. Betul tak? Kita risau takut anak tak sihat, kita paksa dia berangkat sampai habis. Dan begitulah kita dengan Allah. Kalau muslimat nak takwa, kita makin bertakwa. Pencarian ini bukan semata-mata dalam bulan Ramadan, bahkan berterusan walaupun selepas daripada Ramadan. Jadi hari ini kita semak, ada ketika kita mempraktikkan perkara-perkara yang nak membersihkan hati, yang nak memberi penawar bagi hati, yang bila mana penawar itu membersihkan hati, bila hati itu bersih, maka mudah-mudahan dapat menangkunglah dia akan yang dikatakan tanggungan tentang takwa. Baik. Dari Abdullah Al-Zaki, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau. Maka berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Zaki, khamsun hunna min dawa'il qalbi. 5 perkara yang tak dapat tidak daripada perkara yang menjadi obat bagi hati. Mujalasatus salihin, wa qira'atul Quran, wa ikhlaqul batin, wa qiyamul lail, wa tadarru'u 'inda shalah. Artinya apa? 5 perkara yang tak dapat tidak menjadi obat ataupun menghidupkan rohani kebatinan hati. Yang pertama sekali kata ulama, mujalasatus salihin, banyak duduk dengan orang-orang yang soleh, banyak berhimpun dengan orang-orang yang soleh, banyak duduk dengan ulama, banyak duduk dengan ustazah, banyak duduk dengan tok guru dan sebagainya. Kerana apa musliman? Berpandukan hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu, gemetarlah jiwa kamu bila mendengar firasat daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, para aulia. Kerana berkata mereka itu dengan cahaya Allah, berkata mereka itu dengan nurnya Allah. Maka betul kata Hikam Abu Madian dalam kitab Muqaddimah Hikam, dia kata apa? Al-Qur'anu nuzulun wa tanazzul. Quran ini ada 2. Yang pertama an-nuzul, yang telah terdahulu, al-baqi, iaitu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanazzul, ada juga Quran yang lagi akan turun. Bukan Quran yang sokol, tidak, iaitu kepahaman dan perkataan-perkataan yang dicampakkan kepada hati ulama, kepada hati awliya, kepada hati orang-orang salihin. Jadi kepahaman-kepahaman yang datang daripada Al-Quran pun juga dibagi kalamul Al-Quran. Jadi ringkas di musliman, bila mana kita membanyakkan kehidupan kita duduk dengan ulama, duduk dengan orang soleh, mudah-mudahan tak dapat tidak ini cara menghidupkan hati. Sebagai contoh, aku nak tanya, siapa di sini ada orang Johor atau Batu Pahat angkat tangan?
Jangan takutlah hampa bukan soalan. Takut saya lagi angkat tangan sebab takut kena tanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Takkan tak kena Ustaz Irwan kalau tak tanya tak sah. Ada tak yang ni tak tanya. Siapa orang Batu Pahat atau orang Johor? 1, 2, 3. Dengar dah? Baik. Apa nak membuktikan macam mana yang dikatakan bila kita jumpa ulama, jumpa orang soleh hati akan hidup. Apa waktu mengaji di Jorak, di Muar, di Jorak Tanjung Malam, waktu mengaji bermodok di sana, kadang-kadang sebulan sekali hamba akan ziarah Habib Ali dan Habib Muhammad di Batu Pahat. Ada? Kalau kita ikut jalan lama daripada Muar tu, ikut jalan lama sampai hujung sekali ada masjid Batu Pahat yang ada besar. Dan kemudian sampai hujung memang simpang 3 tak ada apa dah. Ke kanan pergi ke bandar, pergi ke kiri. Masuk ke kiri, lebih kurang jalan lebih kurang 1 kilometer, ada satu simpang masuk ke kampung, nama kampung tu tak ingat dah. Ada di sana ada 2 ulama yang masyhur yang disembunyikan oleh Allah. Yang pertama nama Habib Ali. Habib Ali dah meninggal dah 2-3 tahun lepas. Sekarang anak dia tengah naik dipanggil Habib Muhammad. Habib Muhammad Musliman. Kalau kita ziarah beliau, mula-mula sekali dia akan kata siapa nama? Fatimah. Hei, takkan nama pendek? Oh, Fatimah binti sekian-sekian. Fatimah binti Muhammad contoh. Bila kita sebut nama kita Fatimah binti Muhammad, maka baru mula tangan dia berjalan. Ada? Dengar kita bersembang tu bila berhenti tangan dia, maaf hamba nak sebut, maka dia boleh menghuraikan siapa kita A sampai Z, seolah-olah ditelanjang kaki kita. Seolah-olah ditelanjang kaki kita. Allahu Akbar. Waktu tu kata orang Melayu, kalau nak menerak, terteraklah kat situ. Sudah. Dia hurai sikit-sikit. Oh, kamu ni perangai dia begini, kalau boleh tinggallah benda-benda begitu. Benda ni patut tak ada masalah. Yang tak faedah tak usah buat. Oh, ada sedikit satu persatu dia buka, satu persatu dia buka. Dia bukan ahli teknik, tidak. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binur-illah. Bila kita ziarah orang-orang ini dapat nasihat, mudah-mudahan dengan cahaya daripada Allah menghidupkan hati kita dan tak serah Allah Akbar. Kalau orang ni boleh tahu, Allah Ta'ala terlebih tahu. Kalau orang ni boleh hurai, Allah Ta'ala terlebih yang menghurai dan sebagainya. Ini contoh gambaran yang nak bagi faham. Tak dapat tidak perjalanan nak menghidupkan hati, banyak duduk dengan orang-orang yang soleh. Baik. Cuma ringkas tu musliman, apakah gambaran yang lebih besar yang nak bawa pada pagi ini? Bila mana kita baca kalam tadi, kata ulama orang nak menghidupkan hati banyak duduk dengan orang soleh. Ambil ayat ni, tolong muhasabah. Muslimat dah melalui Ramadan hampir berapa kali? Contoh, tanya diri masing-masing. Bila mana tiap-tiap kali Ramadan kemudian kita masuk kepada Syawal, yang tak dapat tidak 30 Ramadan, banyak ulama, banyak guru, banyak ustaz yang kita jumpa. Bila masuk Syawal, yang mereka tadi mendidik kita membawa keluar daripada kejahilan kepada cahaya ilmu, yang mereka tadi menuntutkan hati kita mendekat kepada Allah. Berapa banyak yang ziarah orang-orang soleh pada pagi Syawal, dan berapa banyak yang menjemput ulama-ulama datang ke rumah kita untuk beraya dan sebagainya. Benda ni muslimat kadang-kadang tak berlaku. Betul ke tidak? Dan kita semak dalam handphone kita ada 30 orang ustaz. Daripada 30 orang ustaz yang mengajar kita, membawa kita dekat kepada Allah, mengenalkan kita kepada baginda Nabi SAW, berapa banyak yang kita jemput datang ke rumah kita? Berapa banyak yang kita berasa nak pergi ke rumah mereka? Dan kita maklum kadang-kadang ustaz-ustaz ni bukan hebat-hebat belaka. Ada yang duduk rumah kelas, ada yang duduk rumah kampung, ada yang duduk rumah teras, ada yang duduk setingkat dan sebagainya. Dan perkara-perkara begini satu perkara duniawi semata-mata. Jadi ingat musliman, bila mana kita nak masuk kepada Syawal beberapa hari lagi, tolong praktikkan perkara begini. Kerana apa? Jalan kehidupan kita yang nak mendekat kepada Allah tak ada jalan melainkan semata-mata nak ulama. Sebab tu Islam meletakkan ranking untuk guru nombor 3, mendahului ibu dan bapa. Pertama Allah, yang kedua Nabi, yang ketiga guru, yang keempat ibu, yang kelima bapa. Dan jadi terlebih afdal. Ya, malam pagi raya tu mak dah dahulu kan. Cuma kalau boleh berazam, tengok tahun lepas berapa banyak tok guru yang mengajar kita yang sebab kita ziarah. Ada 10 orang. Sudah. Yang mengajar kita berapa? Dan semata-mata yang mengaji, kita faham dengan ulama dah mengaji ini waktu yang berbeza. Sedangkan bila bersembang, satu suasana yang berbeza. Jadi ayo sekurang-kurangnya ada target.
tahun ni aku nak ziarah sekurang-kurangnya rumah 10 ustaz, dan aku nak bagi sekurang-kurangnya 10 ustaz datang rumahku. Bila buat open house besok, jangan tunggu ulama, bukan hak benar sangat terima muslimat dah. Kita bagi contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pagi aku datang, tapi syarat kena kambing. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf baik. Jadi muslimat ingat, jiwa kita tak dapat tidak memerlukan nasihat. Ada di antaranya kalam daripada Allah, ada di antaranya kalam dari Nabi, ada di antara kalam daripada orang-orang yang soleh. Ini kadang-kadang berapa ramai yang kita anak kali tapis. Dan antara adab yang kadang-kadang tidak dizahirkan oleh ibu bapa, bila nak ziarah anak, bukan nak ziarah ustaz dahulu, bukan nak ziarah ustazah dahulu, tengah menulis di sini. Ustaz, saya nak ambil anak saya lagi boleh tak? Bukan nak jumpa ustaz dulu. Sedangkan ustaz tu lah yang menghidupkan hati anak kita, betul tak? Yang membawa anak kita daripada kejahilan kepada takwa, iman dan sebagainya. Kita silap adab, pergi ustaz pun tak jumpa. Halo ustaz, saya dah ambil anak ni, petasan lagi hantar balik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lepas tu kita bangga anak aku jadi habis. Tak ada masalah, tetapi adab kita kurang. Yang tak dapat tidak, cara nak menjaga adab, jumpa orang soleh baru ambil anak, jumpa ustaz baru ambil anak. Sekurang-kurang dengarlah 1-2 bicara. Pada tidak pun soalan yang biasa dibangkitkan oleh ibu bapa, anak saya macam mana ustaz? Baik ke tidak? Dan tak ada masalah, nak awatan ke apa pun tak ada masalah. Jangan pukul kepala sudah. Orang Melayu pantang pukul kepala. Allahumma salli ala Muhammad. Habis yang pertama. Jadi tak dapat tidak, taubat ataupun penawar hati-hati bagi muslimat nak mencari takwa selepas daripada Ramadan. Jangan lupa pada Syawal ini berbanyakkan duduk dengan orang-orang yang soleh. Sebab kawan-kawan tiap-tiap tahun kita dah ziarah, betul tak? Dan tiap-tiap tahun kita ziarah dah, adik-beradik pun kadang-kadang tak Ramadan pun tak cuba. Tapi jarang sangat ulama-ulama ni kita ziarah ataupun kita ajak datang rumah. Faham adik-beradik? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah Al-Zaki, di antara obat penawar bagi hati. Aku ulang balik. Barang siapa nak meneruskan mencari takwa, yang takwa itu bukan sifat zahir tetapi sifat batin, maka makanan juga berbentuk kebatinan, iaitu wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran serta memahami makna. Dapat mudah. Ada yang muslimat dah berjaya lakukan, alhamdulillah. Ada muslimat yang kadang-kadang masih lagi tak berani menceburkan diri dalam memahami makna, hamba minta berubah. Nak tanya muslimat yang ahli hukum hakam, hamba yakin muslimat bergaji? Jawab seantim ke sepaham yang muslimat faham? Ada tidak ulama kata wajib khatam Quran pada bulan Ramadan? Ada tak? Yang dia nak kejar tu buat apa? Tak salah. Tetapi hamba berani garanti muslimat dah khatam Quran berbelas kali, betul tak? Dan bermakna bila sebut khatam, kita telah menghatamkan akan ini. Tetapi kemuliaan Al-Quran bukan kepada kuantiti. Kemuliaan Al-Quran kepada kualiti. Macam mana kata kualiti? Berpandukan hadis Nabi SAW, tafakkur salah fi khalqillah. Berfikir satu saat di antara perkara yang dijadikan oleh Allah khairun, terlebih baik daripada semayang 700 rakaat. Nak tafakkur macam mana kalau baca tak faham? Dan contoh baru baca mukadimah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah kumpul segala puji semua kembali kepada Allah. Dan puji qadim bagi qadim Allah, puji Allah kembali kepada dia. Allah puji makhluk kembali kepada dia. Makhluk puji Allah kembali kepada dia. Makhluk puji makhluk pun kembali kepada dia. Bila Allah puji kita, hakikat kita nampak kembali kepada Allah. Baru kita baca alhamdulillah 5 saat dah. Lebih besar daripada sembahyang sunat 3,500 rakaat. Sebab satu saat 700 dah. Satu saat 700, kalau 2 saat 1,400. Sila. Yang ada urusan silakan. Jadi gambaran nama nak beri faham, ayuh muslimat berubah. Tanda ulama kata wajib baca khatam Quran pada bulan Ramadan. Tetapi kemuliaan Al-Quran kepada memahami makna dan sebagainya dah ubah dulu. Tanya. Tak ada khatam tak? Baca saja ke baca serta makna? Baca saja. Dan sebab tu hamba ulang balik, tak salah. Kita kan tak salah. Tapi muslimat dah melakukan hampir berbilang tahun. Cuba tanya
kekuatan, kemuliaan, kehebatan Al-Quran pernah masuk pada hati kita. Kalau tak pernah masuk, bukan silapnya kita baca Quran, tapi baca Quran tak faham makna. Sebab tu aku minta payah kita nak berubah, buat halaqah, baca satu muka, baca erti, baca satu muka, baca maksud, baca satu muka, baca Quran. Sebab apa aku yakin? Kalau surah-surah di muslimat, baru satu muka letih dah. Dan baru satu muka baca makna letih dah. Tapi bila jemaah kita letih satu muka, yang lagi 9 muka orang lain baca. Betul ke tidak? Sekurang-kurang daripada lidah-lidah mereka, ada yang di antaranya Allah Ta'ala perkenankan dengan lidah yang masih kata orang Melayu. Mudah-mudahan menghentuk hati kita kepahaman daripada kepahaman. Dan ingat macam mana nak tafakur, tak dapat tidak kena faham Quran. Dan kalau pengajian tafsir pun lain, dan itu menambahkan kepahaman. Sekurang-kurang baca Quran faham makna, baca Quran faham makna. Walaupun sampai besok 30 Ramadan, muslimat baru dapat 15 juzuk by group, baru dapat 17 juzuk, tak lebih baik daripada dapat mengkhatamkan 17 kali Al-Quran. Betul ke tidak? Sebab kemuliaan Al-Quran bukan kepada kuantiti, tetapi kepada Al-Quran kepada kualiti. Jadi kalau tak dapat berubah tahun ni, harus minta tahun hadapan pakat-pakat berubah. Kalau tahun depan tak berubah juga, apa tak marah, cuma apa melintih saja dah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam buat dengan anak. Kadang-kadang ada yang anak tu boleh berubah, ada yang payah, tapi kita melintih juga nak buat macam mana. Tapi Allah Ta'ala tak datang lagi. Faham dari ibarat? Wallahu a'lam. Habis yang kedua. Yang ketiga, khamsun hunna min dawa'il qalbi. 5 perkara obat bagi hati. Jangan makan satu saja. Antibiotik kena makan, obat batuk kena makan, obat demam kena makan, obat sesama kena makan, baru sihat. Apakah obat yang ketiga yang menjadi penawar bagi hati? Iaitu wa ikhlaqul batin, iaitu memperbanyakkan melapangkan perut, iaitu berpuasa. Bila sebut berpuasa di sini, daripada kalam Allah Al-Zaki, kalau kita baca huraian di bawah, bukan bertakluk kepada puasa wajib. Sebab puasa wajib di muslimat tak dapat tidak semua orang boleh buat, betul tidak? Tapi dimasyhurkan kalam ini kan puasa yang sunat. Bila puasa sunat, kita nak kambing kepada muslimat yang boleh menghidupkan sebulan seribu 2 kali istri khabis baru. Cuma kepada muslimat yang lain yang masih lagi belum mampu nak buat istri khabis, hari ini apa nak berkongsi satu kaedah juga yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi pernah bersabda, tiap-tiap sesuatu itu ada hak. Tiap-tiap satu itu ada hak masing-masing. Sembahyang ada haknya, puasa ada haknya, dan sedekah ada haknya. Apakah haknya sembahyang? Maka kata Nabi, sekurang-kurang bersembahyang oleh kamu 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat. Ulama syarah, apa dia 12 rakaat ya Rasulullah? Iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat selepas maghrib. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat selepas maghrib. Setengah riwayat kata 2 rakaat selepas daripada hari Isya. Maka barang siapa, kata Nabi, telah mengamalkan 12 rakaat, kalian telah menunaikan haknya sembahyang. Dan satu. Dapat salin? Ya. Laju sangat. Rakaman ada. So nak terus ke nak nambah balik? 2 rakaat sebelum subuh, Qobliyah ada. 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Yang dah buat 2, maghrib 4 rakaat sebelum asar. Yang dah buat 2, maghrib 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat selepas maghrib. 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Ya tak, Qabliyah memang dua sunat, tapi ada yang muakkad dengan ghairu muakkad. Dan yang ni cerita muakkad. Wallahu a'lam. Jelas. Nak buat dua-dua lagi cantik, tapi kata Nabi sekurang-kurangnya haknya sembahyang. Kalau orang dapat buat
sembahyang dan 2 rakaat selepas daripada maghrib. Dapat? Baik. 2 salam. 1. Yang kedua, sabda Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah haknya berpuasa pula? Maka bersabda oleh Nabi, barang siapa yang telah berpuasa sekurang-kurang 2 hari sebulan, barang siapa yang berpuasa 2 hari sebulan, 2 hari sebulan, 2 hari sebulan, maka dia telah menunaikan haknya berpuasa. Hak puasa tu dari diri dia. Jadi sekurang-kurang berpuasa 2 hari sebulan, 2 hari sebulan. Kalau kita lihat syarah daripada ulama, iaitu sekurang-kurangnya pada pertengahan bulan, malam hari ke-14 atau 15 ataupun 16, 13 ataupun 14 dan sebagainya. Tetapi yang itu kembali pada sifat-sifat pecahan yang sunat. Sekurang-kurangnya muslimat yang hadir, mana-mana yang dapat istikharah, teruskan. Yang belum upgrade, kadang-kadang sebulan pun tak pernah puasa, tak pernah solat untuk puasa sunat, tak, kita berazam pada hari ini, sekurang-kurang selepas daripada Ramadan ini, aku nak buat 2 hari sebulan, 2 hari sebulan. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan 2 rakaat pula 2 hari puasa sunat, maka dia telah menunaikan haknya berpuasa. Dan ketiga, ya Rasulullah, apakah haknya sedekah? Maka kata Nabi, sekurang-kurang pada Jumaat kamu bersedekah dengan 1 dirham. Setiap Jumaat 1 dirham, setiap Jumaat 1 dirham, setiap Jumaat 1 dirham, sebulan 4 dirham. Muslimat tahu tak 1 dirham kalau convert dengan RM berapa ringgit? Siapa tahu? Hampa tak tahu, tetapi minggu lepas hampa kuliah di MOF, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Hampa tak bawa tajuk yang sama dan hampa tanya mereka. Mereka kata, Ustaz, yang dia kaji 1 dirham bersamaan 80 sen. Dia kata, betul ke tidak? Wallahu a'lam. Cuma hampa ni cara kita, bila kita jahil, kita peganglah dengan apa yang berkata dahulu, kemudian kita kaji pula yang lain. Sebab hukum ni kalau salah dosa, dan ini masalah konverter semata-mata. Jadi dia kata, Ustaz, yang dia belajar sebab dia orang bekerja di duit hari-hari, nama pula Ministry of Finance. Dan kalau salah sebut tu minta maaf, kita bukan jadi orang putih, hidup di pondok. Jadi mereka berkata 1 dirham bersamaan dengan 80 sen. Kalau kita lacak RM1 pun tak apa, 1 Jumaat RM1, 1 Jumaat RM1. Dan kata Nabi, barang siapa bersedekah sekurang-kurangnya 1 dirham, maka dia telah menunaikan yang dikatakan haknya puasa. Cuma haknya sedekah. Cuma apa nak ulang kaji balik. Sekurang-kurangnya musliman yang dah pernah buat, teruskan buat. Yang belum pernah buat, lakukan perubahan. Kerana banyak di antara kita bila mana bersedekah, kadang-kadang sekadar dia berniat kerana Allah. Aku dah sebut dah pada kuliah yang lalu, kalau muslimat niat sedekah kerana Allah, muslimat dapat pahala, muslimat akan mendapat kebaikan yang di hadapan. Tetapi tiap-tiap perkara yang kita tinggalkan tetap tak terangkat. Maka nak tanya balik, waktu nak sedekah nak niat apa? Bukan kepala wajib. Bukan kepala wajib. Waktu nak sedekah niat apa? Tu satu jawab dah. Siapa lagi tak tahu? Angkat tangan. Kalau tak apa nak ulang. Kalau tak apa tak ulang dah. Ya? Bukan kepala dosa yang kita mengaji hari itu. Betul dah jawapan tu. Nak tanya pula siapa yang tak tahu lagi niat tadi? Angkat tangan. Ya? Dah yang kita ajar dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini, mudahan dengan sedekah ini, dengan nasi ini, dengan bihun ini, dengan pisang ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Ingat atau tidak? Tak ingat? Ada yang gini? Tak apa dah. Mana yang gini kita ulang lagi. Tak mana nak ulang sikit. Kita bantu kawan-kawan yang lain. Hamba minta lagi sekali angkat tangan. Siapa yang tak mendengar niat tadi? Takut hari itu ada kuliah tak ada. Dengar tak? Sedekah di muslimat, bila kita bersedekah, kalau muslimat niat kerana Allah, niat nak bersedekah, nak bantu orang miskin, nak bantu orang susah dan sebagainya, maka duit itu akan sampai tak pada pihak yang ketiga? Sampai. Muslimat dapat pahala tak? Dapat. Tetapi sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, kalau kita niat semata-mata kerana Allah dan nak pahala, perkara-perkara yang di belakang,
yang kita tinggalkan daripada fidyah, daripada hutang, daripada nazar, daripada sumpah, daripada janji, terangkat ke tidak? Tak terangkat, kerana bertakluk dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi bermula daripada hari ini hang nak ajak semua muslimat pakai tabligh. Sebab apa? Sedekah di muslimat dah buat, cuma upgrade-nya. Bermakna buat macam biasa, cuma upgrade-kan niat. Yang dah tahu, tanya balik, aku dah beramal dulu. Yang belum tahu, hari ini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Mana yang tak buat buku nanti beli sini. Dan sini jual ke? Hantar WhatsApp. Oh, okey. Dah baik. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini tulis. Ada? Dengan duit ini, yang buka handphone tu kalau boleh tak payah salin. Buka apa tu? Rekod. Saya lagi boleh dengar buat dia berkaji faham kan? Nak tulis pun tulis. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tulis ya Allah dulu. Saya lagi ambil syarat. Ya Allah, dengan duit ini tulis. Ada mana yang tak dapat nanti hang minta masuk dalam grup WhatsApp sekian jemaah yang tak mampu. Dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib, yang tertunggak bagi diriku. Aku ulang balik. Ya Allah, dengan duit ini, dapat duit itu buat bracket. Asal lagi yang syarat. Maknanya nak convert kepada nasi pun boleh, nak hantar nasi pergi surau pun sama juga, nak hantar bihun bagi budak-budak makan pun betul juga, nak hantar pisang pergi solat Jumaat pun boleh juga. Tapi asalnya ambil dulu. Ya Allah, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib, yang tertunggak bagi diriku. Semua dapat? Baik, nak uraian. Dengan satu niat ini, automatically dia mengangkat 5 perkara. Automatically. Dan jangan tanya nisbah matematik macam mana ustaz kita sedekah 5 perkara boleh terangkat. Apa nak tanya muslimat? Kita ziarah kubur, kita baca kulhu berapa kali? 3 kali contoh. Ya Allah, aku nak sedekahkan pahala ini kepada ahli kubur. Daripada Nabi Adam sampai hari ini, berapa bilion manusia telah tinggal? Banyak tak? Macam mana Allah Ta'ala agihkan semua dapat? Dan ni di atas kebijaksanaannya Allah. Jangan ambil kerja Allah letak pada kita. Kita ni kira matematik, Allah Ta'ala tak kira pakai matematik. Macam mana Allah Ta'ala tu bijak, satu sedekah 5 terangkat, satu sedekah 5 terangkat. Yang kita pulang kepada Allah, yang penting kita berusaha. Yang pertama sekali tulis dengan niat tadi secara automatically mengangkat fidyah puasa yang tak ingat. Fidyah puasa yang tak ingat. Muslimat mengaji PK, fidyah ni wajib tak? Wajib. Tapi pengalaman hamba 9 tahun membicarakan masalah fidyah, berapa banyak kes-kes yang telah hamba selesaikan. Boleh kata muslimat 70% menjawab, Allah Ustaz tak ingat dah secara detail. Banyak jawab ni. Sebab apa? Tinggal tak potong, tinggal tak tanda, tinggal tak potong, tinggal tak nak bayar fidyah. Bila dah mengaji, baru terpanggil nak bayar fidyah, baru nak faham. Bila dah duduk, berapa hari tinggal, Ustaz tak ingat dah Ustaz, agak-agak. Banyak yang menjawab begini. Agak-agak lah Ustaz, daripada akhir balik sampai sekarang hari tinggal 5 hari dah. Kita kira dah 5 hari. Dah potong ke belum? Masalah yang kedua, ada yang dah potong, ada yang tak potong, tapi tak ingat dah Ustaz. Dan banyak yang berkata begini. Maknanya sekiranya muslimat pernah bayar fidyah, kalau bayaran terlebih, alhamdulillah. Takut tak cukup, sebab muslimat dah mengaji fidyah ni berganda dah. Makin tak bayar, makin berganda. Kotor tak berganda. Jadi kesimpulan, perkara yang kita terlepas pandang, bila mana fidyah hutang dengan Allah tak selesaikan, perbanyakkan bersedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib, yang tertunggak bagi diriku. Terangkat yang pertama fidyah
Satu. Yang kedua tulis terangkat kafarah hutang. Terangkat kafarah hutang. Muslimat maklum hutang ni satu perkara yang Nabi sebut dah. Dalam kitab fikih pun ada satu bab membicarakan bab dainul, bab hutang. Hutang terbahagi dua. Pertama, hutang yang kita ingat. Kedua, hutang yang kita tak ingat. Betul tak? Pasti. Hutang yang kita ingat, muslimat boleh bayar tak? Boleh bayar tak? Sama ada bulan-bulan ke lambat ke, tapi boleh bayar tak? Baik. Hutang yang kita tak ingat, macam mana ustaz hutang yang tak ingat? Banyak. Ada di antaranya hutang yang kita bukan berasa hutang. Kita ambil harta suami contoh. Bang, duit saya, duit saya. Duit abang, duit saya. Kerja saya, akaun saya. Akaun abang, saya punya juga. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Kadang-kadang banyak hutang yang kita berasa bukan hutang, terlepas pandang dan sebagainya. Contoh bukan bayar. Muslimat duit banyak contoh. Ada yang jadi yang ibu bekerja, kadang-kadang yang asal tu suami dah semua bayar. Betul tak? Muslimat daripada nak pakai seorang, tiap-tiap anak di muslimat umur 100 contoh. Every month muslimat transfer duit dekat tiap-tiap anak tu 100 ringgit. Tanya hukum asal. Waktu transfer tu saja pinjam nama ke, nak pecahkan akaun atau pindah bilik? Jaga hukum. Kalau pindah bilik jadi hak siapa? Sama juga hukum beda. Muslimat dapat menantu. Alhamdulillah semono dapat menantu. Ni mana pergi tilang pusaka. Ada dua hukum. Beri pakai ke beri sungguh? Kalau beri pakai, takdir kata tilang tu cukup berat, cukup haul, cukup nisab. Kalau kena zakat, siapa wajib bayar? Mak kena bayar. Bukan yang si pakai. Dia pakai, mak kena bayar. Betul tak? Sebab kita beri pakai. Betul tidak? Berbeza kalau pindah bilik, ni mak nak beri sungguh, ni beri sungguh ni. Betul ke mak? Betul. Anak pun macam tak confident. Ni harta pusaka daripada moyang kamu ni sampai menenek sampai ke mak nak beri kepada kamu. Dia hilang sudah. Kalau dia pakai dengan niat pindah bilik, cukup haul, cukup nisab, dia wajib bayar zakat tu dipanggil pindah bilik. Sama macam tadi. Kita niat pindah bilik sungguh duit anak. Tiba-tiba sampai beraya duit dah habis dah. Lepas nak balik beraya. Macam mana rotek mati? Sudah. Rotek mati. Tak apa dah bang, kita ambil duit anak dulu. Kita pakai duit anak dulu. Anak tu ambil dah 1,000 muslimat nak berotek dan sebagainya. Lepas tu kita tak top up dah. Kita ingat duit kita. Oh dah akaun anak. Tapi ambil hak orang lain dah. Ini antara perkara yang kita tak sedar. Ringkas muslimat kadang-kadang berlaku hampir berpuluh tahun. Muslimat tak boleh mendetail dah satu persatu. Jadi kesimpulan, hutang yang diingat ke, yang tak ingat ke, yang terlalai ke, yang terlupa ke, yang terlepas pandang ke, wajib dibayar. Nak bayar macam mana ustaz? Tak ingat dah. Cara dia mudah, perbanyakkan bersedekah. Buat macam biasa. Cuma upgrade-nya, ya Allah dan Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Walau sedikit. Tengah-tengah makan dekat kedai tom yum, orang muda jual tisu. Kita maklum dah tu bukan jual beli, betul tak? Takkan sekeping tisu harga RM1, tapi kita ingat sedekah semata-mata. Kita sedekah, dia pun sedekah. Sama juga ya Allah yang Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Dua. Yang ketiga tulis menggugurkan kafarah sumpah. Menggugurkan kafarah sumpah. Maaf, hamba nak sebut muslimat. Bersumpah ni orang lain suka saya bersumpah dalam keadaan tak belajar hukum hakam. Ingat, jangan sabaronok sumpah. Sebab sumpah ni ada hukum. Hamba cerita dah hari tu. 4 bulan lepas, tengah-tengah hamba duduk depan laptop, tengah buka buku Facebook. Tiba-tiba ada satu anak murid dia upload satu benda yang berkaitan sumpah. Tengah-tengah makan ni, dah lapar pukul, semalam belajar tak makan, baru boleh makan, baru nak cedok buah, ada lipas dalam kain. Dia keluar daripada kedai mama, dia ambil gambar kedai tu, dia upload. Aku bersumpah tak nak makan dah kedai. Dan dia tulis sumpah. Aku tanya balik, Siti, sungguh ke? Sungguh ustaz, dah lah semalam kedai panjang tak sempat makan, hari ni lapar sungguh. Nak makan pula ada lipas. Aku tanya kali kedua, sumpah-sumpah ke? Ya ustaz. Maka dia telah mengharapkan satu benda yang halal, hukum berdosa. Maka aku kata Siti, tak ada jalan lain dah, wajib bayar kafar
sama ada merdekakan seorang hamba, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Maka dia pilih berpuasa 3 hari. Tidak berturut-turut, bila kita boleh buat. Aku berpuasa esok hari bagi menggugurkan sumpah. Faham ibarat? Itu contoh bagi yang kita tahu, betul tak? Berapa banyak orang Melayu sumpah tanah yang kita tak ingat dah. Baru ni balik ke kampung. Dan, kenapa mak dapat 28, saya dapat 48? Contoh. Kenapa aku banyak yang sikit? Tiba-tiba kita keluar daripada rumah, saya bersumpah bermula daripada hari ini saya tak pijak dalam rumah tak. Allah, ini dipanggil sumpah yang haram. Selagi mana tak bayar kafarah, setiap waktu dan saat kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab bermain dengan sumpah. Baik. Cuba gambaran yang hendak beri faham. Kadang-kadang muslimat benda dah terlampau lama, betul tak? Ada yang kita ingat, ada yang tak ingat, ada yang memusatkan kehidupan kita. Jadi cara nak menerai perkara yang begitu lama ditinggalkan, perbanyakkan bersedekah. Jadikan sedekah itu menanggung perkara yang di belakang. Ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudah menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. 3. Yang keempat, tulis dengan satu niat tadi, menggugurkan kafarah nazar. Nazar ni benda yang tak ada saksi, betul tak? Kita seorang-seorang bercakap dengan Allah, orang bukan dengar. Kadang-kadang seorang ni pun tak dengar. Menikah dah 10 tahun, tidak dikaruniakan cahaya mata. Hari itu datang kuliah, ustaz berbicara masalah nazar. Kita balik-balik nak minta ustaz kita, ya Allah ya Tuhan, aku bernazar lah ya Allah, kalau tahun ni lekat dapat anak, aku nak sembelih kambing. Hari ni bernazar, besok lekat ke? Tak tahu lagi. Takdir kata hujung-hujung tahun baru lekat. Dan tahun depan tu pula beranak. Waktu beranak, kalau dia ingat dia bernazar, dia boleh tunaikan. Kalau waktu beranak dia lupa yang dia bernazar, berdosa tak? Berdosa. Sebab nazar benda tak ada saksi. Kita tulis pun tidak. Jadi bila mana takut-takut pernah bernazar dan sebagainya, hal keadaan tak gugur, tak bayar, wajib bayar kafarah. Habis. Dan akhir sekali yang kelima, menggugurkan kafarah janji. Tulis. Janji muslimat bukan benda wajib, benda sunat, betul? Tapi membabitkan hati-hati manusia. Kita berjanji itu, berjanji ini dan sebagainya. Ada janji yang kita kotai, ada janji yang kita capati. Contoh, ada. Jadi bila mana janji-janji yang kadang-kadang kita sama ada terlepas pandang dan sebagainya, cara nak menggugurkan kafarah janji, di antara cara yang paling rendah iaitu dengan hadiah suratul Fatihah. Dan bang tak apalah bang, tahun ni kemungkinan ni dapat bonus lagi ni. Saya nak bawa abang pergi jalan ke Aceh, nak bawa jalan Aceh, tengok kesan-kesan tsunami dan sebagainya. Isteri offer dekat suami, suami pun seronok lah, dah lama tak berjalan. Dan janji bila? Sebelum puasa lagi. Dan tiba-tiba usah kata puasa, dekat nak habis puasa dah usah kata Aceh, lepas Aceh abang pun tak sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, hari itu berjanji dah, ya Allah, bukan sengaja ya Allah, dalam keadaan ini tak dapat nak tunai. Baca Fatihah, hadiah kepada suami, antara kaedah yang paling rendah. Ataupun dengan cara perbanyakkan bersedekah, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Faham ibarat? Semua dapat? Dah semua dapat. Hari ini kita pakai praktikal lah. Kalau tak praktikal tadi, janji ini tak kait masalah nafas ataupun hati. Tak ada masalah. Sebab itu kata ulama, benda itu bukan wajib sunat, tetapi membimbangkan hati-hati manusia. Bedanya, kalau dalam hati hukumnya berbeza, tak perlu bayar kafarah. Tapi bila datang nafas, yang mendengar berhajat dan masuk pula pada hati dia, lama tak pergi berjalan, muncul isteri nak buat berjalan, contoh, hati dia berbentuk, tiba-tiba tak tercapai, contoh. Wallahualam. Habis. Jadi ringkas muslimat, bila mana kita memahami 5 perkara ini, yang pasti kita meninggalkan daripada masa yang silam. Ayo gugurkan dengan memperbanyakkan membayar kafarah. Pengalaman hamba muslimat bila cerita kaedah ni, kebanyakan dia bersedekah. Kalau sebelum ni dia bersedekah, dia nampak yang dia hadapan. Dan kalau muslimat dah praktikal hari-hari, setiap kali bersedekah, muslimat akan nampak perkara yang di belakang. Dan nescaya orang akan melebihkan sedekah. Aku lebih manfaat diri aku lebih untuk diri aku lebih untuk ibu bapa dan sebagainya. Nak buat untuk ayah ibu pun boleh. Hari ini buat diri sendiri, besok ya Allah ya Tuhanku, dengan duit
murid ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi arwah ibuku. Boleh. Besok arwah ayahku. Faham ibarat? Allah Ta'ala tahu dah nak separatekan macam mana. Jangan guna otak kita tu kerja Allah. Jelas? Macam mana? Akad terima duit. Dan yang tu nak memelihara hukum semata-mata. Macam tadi tak, sedekah tu asas sunat. Tapi kita upgrade jadi wajib dengan akad dengan niat. Dan kita upgrade jadi wajib dengan niat. Sama juga sembahyang wajib boleh turun kepada sunat dengan niat. Contoh, muslimat masuk-masuk, serasa sempat dah sembahyang sunat 2 rakaat ni. Baru takbir Allahu Akbar. Baru takbir, tiba-tiba imam iqamah. Muslimat nak buat sudah. Jangan beri salam tengah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan tengah berdiri bagi salam. Ubah niat sembahyang sunat mutlak sekurang-kurang 1 rakaat. Baca Fatihah, rukuk, sujud yang sunat semua sampai baca tahiyat yang wajib beri salam sekurang-kurang sembahyang 1 rakaat. Turun daripada asal. Faham ibarat? Wallahu a'lam. Jangan beri salam tengah berdiri. Makanya orang cakap yang kita benda tu. Ya. Lepas tu dia kena betul ke cakap. Ya. So kita bersumpah. Sumpah. Dia suruh kita bersumpah. Dan baik. Sumpah ni apa 2 jalan. Bila mana terlampah dengan 2 kalam. Yang pertama, wallahi wa billahi wa tallahi, maka jadi sumpah. Sama ada dia menyuruh atau kita menyebut. Sama juga. Jadi berhati-hati. Kalau boleh, ya, Demi Allah. sama lah tu, demi Allah tu Allah lah. Yang ni lah bahasa Arab, yang lah bahasa Melayu. Makna sama. Jadi kalau boleh, berhati-hati. Saya bukan tak nak bersumpah, takut berdeni makan diri. Tak boleh dia guna cara lain. Contoh, dia minta kita bersumpah. Bukan nak sumpah tapi takut makan diri. Tapi orang Melayu faham tak? Dia kata kita, maknanya beribu lah. Dia pusing tu, dia pusing tu ni. Jadi bermakna yang sekurang-kurangnya kalau kita bersumpah di atas perkara yang pasti. Bermakna pastikan perkara yang kita nak sumpah. Takut-takut tersalah sumpah. Faham ibarat? Dia tak percaya benda tu orang tu cakap. Ya, maklum. Cuma kita pula nak bersihkan diri. Lepas-lepas bersumpah untuk makan. Tak ada masalah, gugurkan kafarah. Takut-takut sumpah kita pun tersalah. Melainkan benda tu benda pasti. Wallahu a'lam. Ada habis? Tanya. Baik, kalau kita tak menyebut kataan wallahi wa billahi wa tallahi, tak menyampai kepada sifat sumpah. Ada tak menyampai kepada sifat sumpah. Dia panggil sifat janji semata-mata. Dia tak sampai pada sifat sumpah. Wallahu a'lam. Habis. Baik, sambung. Nanti bab praktikal tu cerita belakang. Nanti kita praktikal tak perlu. Jadi kesimpulannya, yang 3 di antara perkara yang nak menjernihkan hati iaitu wa ikhlaqul batin, perbanyakkan puasa sunat. Iaitu kita berazam, ya Allah kami berazam pada hari ini selepas daripada Syawal, sebab Syawal dah puasa 6 dah terlebih dah. Masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, kami nak buat sekurang-kurangnya berpuasa 2 hari. Tak nak tunaikan hak dia berpuasa. Habis. Yang keempat, kata Allah Al-Taqi, di antara obat bagi hati iaitu waqiyamul lail, menghidupkan malam. Bila sebut qiyamul lail bukan semestinya sembahyang muslimat. Dan apa jua ibadat yang kita lakukan juga dipanggil menghidupkan malam. Mampu sembahyang, sembahyang. Tak mampu sembahyang, baca Quran faham makna. Tak malas baca Quran, berzikir. Malas baca berzikir, selawat Nabi. Malas selawat Nabi, ada amalan yang paling ringkas tapi paling besar, iaitu tafakkur. Dan duduk muraqabah sejak, ya Allah, ya Tuhanku, tengok muka suami macam mana, ya Allah, lagi aku ni sembahyang dah apa dah, ajar dah, tafakkur, bantulah aku, ya Allah, anak-anak ni macam mana, fikirkan pihak dunia akhirat dan sebagainya. Tafakkur juga begini, juga dipanggil ubudiyah. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita hari-hari muraqabah, muhasabah di atas tiap-tiap perkara yang mendirikan malam, mudah-mudahan menghasilkan obat penawar bagi hati, iaitu yang tepat qiyamul lail.
Dan akhir sekali yang kelima, antara obat bagi hati, wa tadarru'u indas salah, iaitu perbanyakkan bersujud di waktu menjelang subuh. Perbanyakkan bersujud, lamakan bersujud di menjelang waktu subuh. Bukan sembahyang subuh dah. Sembahyang subuh tu sujud macam biasa, tapi kalau kita buat solat sunat subuh, sebelum subuh tu kita buat solat sunat. Dan solat sunat tu perbanyakkan sujud, lamakan sujud. Waktu itulah antara waktu yang paling hampir kita dekat dengan Allah. Dalam waktu Allah Ta'ala turun, bukan dia turun dah, bukan tidak bertempat, tapi rahmat Allah Ta'ala turun. Waktu tu pula kita merendahkan diri kita kepada Allah. Yang tadi kita kata apa, kepala ni pantang orang Melayu, nak pukul tempat lain boleh. Tapi kepala inilah ketika bersujud kita merendahkan dia, berdiri daripada kaki. Kaki dia tak di bawah, waktu sujud dia tinggi. Kepala di benda yang tinggi, waktu sujud dia tersungkur ke bumi. Waktulah kita muraqabah kepada Allah, muhasabah kepada Allah, perbanyakkan bersujud, lamakan bersujud. Tanya diri masing-masing, aku sujud paling lama berapa lama aku pernah buat? 5 minit, 10 minit, 15 minit, setengah jam. Dan upgrade pertingkatkan. Kalau setakat bersujud baru 5 minit tak lama lagi. Dan kalau setakat baru 15 minit boleh dah kira. Dan cuba hari ni ya Allah, bulan lepas dah bersujud 5 minit. Ni nak cuba pula bersujud 10 minit, mintalah kepada Allah. Dan sekurang-kurang perbanyakkan bersujud itu bukan semata-mata doa yang kita fokuskan, tetapi dalam situasi yang kita lakukan sebenarnya menjernihkan hati kita, yang daripada hati itulah bila mana bersih menerima tanggungan yang dikatakan takwa. Kerana sabda Nabi, takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa bukan sifat yang zahir, tetapi takwa sifat yang batin. Bila takwa sifat yang batin, maka makanan juga merupakan makanan yang batin. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas daripada kalam Allah Al-Fadhi, daripada kitab Al-Tibyan yang dikatakan khamsun hunna min dawa'il qalbi, mujadasatus salihin, wa qira'atul Quran, wa ikhlaqul batin, wa qiyamul lail, wa tadarru'u indas salat. Ya Allah, lain ya Allah, aku nak ajak ustaz-ustaz datang rumah aku. Dan aku berazam ya Allah nak pergi ziarah rumah ustaz-ustaz. Dan kadang-kadang kita mengaji ustaz tu 5 tahun dah, sekali pun tak pernah kita pergi rumah dia. Betul tak? Ada yang 10 tahun mengaji, sekali pun tak pernah kita ajak datang ke rumah. Sekurang-kurangnya ulama datang rumah kita tu bawa rahmat. Dan bila rahmat datang ni macam-macam perkara yang kita sedar boleh berubah. Anak-anak buat perangai, bawa rahmat. Dan anak-anak bermasalah, kita bawa benda-benda begini. Faham ini ibarat? Sekurang-kurangnya bila ulama datang rumah kita, rumah cantik tapi kena ubah sedikit. Contoh begini, boleh sikit lagi? Boleh kan? Ya. Semayang fardu, kalau semayang seorang tak ada masalah. Kalau semayang jemaah makruh. Semayang jemaah afdal ikut imam. Imam bangun, kita bangun. Nak sujud waktu lain. Ada? Baik, kembali masalah tadi. Bila ulama datang rumah kita, sekurang-kurang kita sangka kita create rumah ni dengan suasana agama. Tapi bila ulama menilai tak kena suasana agama ni. Contoh, ayah muslim muslimat, alhamdulillah, sebelum daripada ni Allah Ta'ala pergi beliau 13 tahun boleh buat perubatan. Tak pernah minta pun Tuhan beri. Dan buat-buat alhamdulillah berjaya. Berkenan pula bersamaan dengan kehendaknya Allah. Cara proses ayah apa di muslimat dia buat perubatan bukan payah. Bila dia pergi rumah orang yang mengadu ada masalah, yang pertama sekali ayah akan membersihkan kawasan rumah. Bersih macam mana? Dan bawah kasut, biasa dekat atas pintu orang letak Bismillah. Betul tak? Orang letak ayat-ayat Quran. Ayat Quran di muslimat bawah kasut, ayat kata ubah. Sama ada ubah ayat Quran letak tempat lain, atau ubah kasut letak tempat lain. Terpulang atas tuan rumah. Dan Allah Ustaz, kasut letak mana? Biasa orang masuk pintu belah kasut, maka Quran letak tempat lain. Dan bila masuk pula dalam rumah, TV ni tempat yang bersoalkan kegelapan maksiat. Bukan kita nak tengok maksiat. Sekurang-kurang tengok warta berita maksiat dah. Maksiat dah tu yang kawan terbuka orang. Bukan kita nak tengok maksiat dah. Betul tak? Benda pasti. Dan aurat ni benda yang pasti salah. Tetapi sebab tu kata ulama, di situ ada keharusan yang asal ditegak. Tetapi kalau ulama sufi kata, dengar sudah tak payah tengok. Dan kalau ulama wali-wali, dengar
itulah kita letak ayatul kursi, kat sebelah kita letak 3 kun dan sebagainya, maka cahaya dan kegelapan tak boleh masuk. Maka ayah kata pindah salah satu. Kalau dekat hall kita, yang biasa kita terima tetamu saja, kalau boleh TV letak tempat lain. Letaklah dekat tengah-tengah yang membedakan hall dengan pertengahan ke, atau TV letak di dapur. Biasa duduk rumah boleh dekat TV letaklah di atas. Sekurang-kurang kita membedakan cahaya kegelapan cahaya. Ayah hamba sendiri ulama untuk pun ada televisyen, tak ada masalah, benda-benda begini bukan salah. Tapi televisyen letak di dapur, yang satu khot pun tak ada, satu qul huwallah pun tak ada, satu Allah Muhammad pun tak ada. Nak tengok Allah Muhammad dekat hall, dekat luar. Faham ibarat nak menjaga cahaya nur daripada Allah. Banyak dah ayah hamba pergi mana-mana, dia buat kaedah begini. Ustaz, anak saya sawat dah baik dah. Ustaz, anak saya dah balik dah. Berkehendak, bertepatan pula dengan kehendaknya Allah. Bukan ayah tertibu ubat dah. Ini contoh. Jadi bila kita panggil ulama datang rumah kita, sekurang-kurang dia boleh tegur. Comelnya waktu apa tu? Gambar waktu bersalin. Ada ustaz, bukan aurat pun pakai tudung. Saja nak ingat memberi silap, nak ingat apa faedah, nak letak lagi. Waktu gambar, waktu kita print besar-besar, letak waktu kita bersalin dulu. Berapa tahun dah? 20 tahun. Dulu comel dah. Umur 20 lagi 40 dah. Allah. Boleh patah balik dah? Tak boleh. Maka kata ulama, gambar kahwin untuk benda tak beri faedah, nak tampal dalam bilik, biar kita dua tengok apa faedah nak tunjuk ke orang. Sekurang-kurangnya ulama memberi nasihat begini. Faham makna ibarat? Wallahu a'lam. Jadi yang kedua, membaca Quran serta memahami makna. Yang ketiga, memperbanyakkan berpuasa sunat. Yang keempat, qiyamul lail. Dan yang kelima, memperbanyakkan bersujud ketika subuh. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik, bila istilah yang berbeza, mafhum pun berbeza. Sebab tu masalah khilafiyah ni jangan kita bincangkan. Ada yang ulama kata sembahyang sunat itu sembahyang fajar, ada ulama kata sembahyang fajar itu bukan solat sunat. Jadi kalau orang yang rajin, dia buat memisahkan kedua ni. Sebab apa? Kebanyakan yang datang dalam kitab solat sunat fajar ini sunat dilakukan sebelum keluar rumah. Ada pendapat kata begitu. Jadi makna sebelum keluar rumah, waktu tu subuh dah azan belum? Pada adat dah, bila azan baru kita pergi. Jadi bab khilaf, jangan bergaduh, jangan berbalah. Nak cerita hebatnya perkembangan ilmu Allah. Dalam Quran pun ulama bersisih pendapat. Dia kata basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Imam Syafi'i kata 3 helai. Imam Hanafi kata 1 tapak tangan. Imam Maliki kata setengah kepala. Imam Hambali kata wajib 1 kepala basuh. Ayat yang satu, kepahaman berbeza. Wallahu a'lam. Sebab tu di Indonesia, pondok Imam Baul Hikam buat tarawih 20 rakaat 7 minit. Tengok, kita tengok pening. Usah kata macam ayam, lebih daripada ayam, naik turun itu. Abu Yahya, ulama yang hebat, dia jauh dah hurai dah. Dia kata tak ada masalah selagi mana Fatihah dan tahiyat kita jaga. Masalah tumakninah, tumakninah wajib dalam mazhab Syafi'i sahaja. Kalau dia taklid mazhab Hanafi, tak ada masalah, sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia tak berpegang tumakninah, tak ada masalah. Sebab yang tumakninah dalam mazhab Syafi'i sahaja. Sama air mutlak di muslimat dalam mazhab Syafi'i sahaja. Sebab tu tengok Bangla kadang-kadang ambil wuduk ikut dah. Sebab dia orang tak faham dengan air mutlak. Air mutlak dan air mustakmal. Kita mazhab Syafi'i dia ajar dengan air mustakmal. Faham mana ibarat? Sebab tu Abu Yahya antara ulama terkenal di Jawa, dia kata apa? Kalau jaga Fatihah, kalau jaga tahiyat, tak ada masalah. Yang lain-lain tu sunat. Benda sunat aku tak mau kacau sebab benda khilafiyah. Faham mana ibarat? 20 rakaat 7 minit. Kita 20 rakaat pukul 11 takbir lagi. Wallahu a'lam. Macam? Okey, ada soalan lain? Sila. Pak Bayu. Dan dalam sudut sebelum itu, apa yang akan minta? Apa yang betul kita minta? Baik, dengar baik. Sebut masalah doa ni, hamba yakin muslimat kalau hamba beri setengah jam pun, banyak kita nak minta, betul tak? Tapi tak ada soalan mudah. Setengah jam kita sujud, macam-macam kita minta dah. Bila kita bangun beri salam, Allah, ada lagi yang lupa nak minta, betul tak? Habis dah? Tak habis. Sebab tu hamba dah ajar muslimat hari itu doa yang terbaik. Bermakna ketika sujud, perbanyakkan dulu puji Allah, perbanyakkan berselawat, perbanyakkan baca la haula wala quwata, perbanyakkan baca alhamdulillah.
alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan perbanyakkan puji Allah tu bila berdoa simple je. Ya Allah ya Tuhanku, aku berserah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Simple, tak sampai 30 saat. Ya Allah ya Tuhanku, aku berserah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Sebab tu kerana apa hamba kata doa ni hebat? Muslimat waktu berdoa, muslimat akan minta perkara yang muslimat ingat saja, betul tak? Yang tak ingat nak minta tak? Nak minta macam mana tak ingat. Tetapi Allah, dia tahu tak benda yang kita ingat, benda yang kita ingat, betul tak? Tuhan tahu, yang kita ingat pun dia tahu, yang kita tak ingat pun dia tahu. Sudah. Jadi why not kata orang ni kembali kepada Allah. Ya? Kalau tu nak minta banyak, ringkas yang semua sekali. Ya Allah ya Tuhanku, aku berserah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Barulah kita nampak Allah ada kerjanya, kita ada kerjanya. Allah ada tugasannya, aku sebagai hamba ada tugasan. Jadi kesimpulannya sebab tu hamba kata, kalau beri sejak pun berapa banyak kita boleh minta. Dah lama-lama Allah lupa lagi, sujud lagi. Dan ada je nak minta. Dan tetapi rumusnya, ya Allah ya Tuhanku, aku berserah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang kau terlebih tahu daripada aku. Lagi. Sebenarnya dalam hidup yang buat lama banyak lagi kita memuji Allah. Ya, ada banyakkan puji Allah selawat Nabi. Puji Allah selawat Nabi. Orang datang minta anak kita, dia puji tu. Dan dia puji tu. Last kali, ni maklum bagi nak berisik ni. Punya panjang dia pada, last kali baru nak berisik. Allahumma salli ala Muhammad. Orang dah puji kita, sampai kita pun naik, betul tak? Dan begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada satu soalan ni Ustaz, ni lain sikit. Sebab raya ni kan orang banyak pagi raya dan ziarah kubur. Kita jawab sudah. Dengar baik, kita ambil dahulu kembali pada asal. Al-'adatu muhakamatul usul, kata adat itu dihukum. Baik. Kebiasaan kalau waktu selain Ramadan, muslimat sempat tak ziarah kubur? Tanya dulu, jawab yang ikhlas. Dah, waktu balik kampung itulah kita nak ziarah. Betul tak? Maknanya kalau muslimat memang jenis tiap-tiap bulan ziarah kubur, tiap-tiap bulan ziarah kubur, maka tak afdal waktu raya kita ziarah kubur. Betul tak? Tetapi ziarah kubur satu syariat. Nabi kata pada masa dahulu menegahlah oleh aku akan ziarah kubur. Dan tetapi sekarang fazuruha, sekarang mungkin ziarah kubur. Sebab ziarah itu ada manfaat yang begitu banyak. Bukan manfaat bagi orang yang mati semata-mata, bahkan manfaat bagi orang yang hidup. Jadi kita ambil pada adat dahulu. Usul kata al-'adatu muhakamatun. Adat jadi hukum. Kalau muslimat dah setahun sekali balik beraya, waktu tu nak ziarah kubur, afdal tak? Afdal. Dah waktu tu kita ada masa. Waktu lain dah tak balik dah. Dan waktu tu nak menipu adik-beradik dan sebagainya. Maka terlebih afdal. Jelas? Lepas tu nak ziarah pula bawa air. Ustaz, nak air nak siram macam mana, nak bagi banyak sejuk ke? Ni kena belajar juga ni. Dah, kalau kita pilih bomba pun, kalau kawan tu kena bakar macam tu juga. Cuma kita niat begini. Ketika nak siram air, apa yang kita boleh niat? Bila mana kita membasahkan bumi, setiap yang bumi basah asal daripada kering, maka berzikir dia kepada Allah. Bila mana bumi itu berzikir, tanah itu berzikir, rahmat turun. Bila rahmat turun kepada tanah, siapa dapat manfaat? Yang si mati pun dapat. Sebab tu sunat kita meletak batu sungai yang hidup. Sebab selagi mana batu itu hidup, dia berzikir tak? Berzikir. Kalau letak pacak kayu yang kita ambil kayu putih 24. Tahu tak? Orang dah siap kontrak, ada kayu 24, kita potong buat pacak. Kayu hidup mati. Bila kita pacak tak beri manfaat. Sebab Nabi memacak pelepah tak. Sebab tu sunat kita letak batu sungai, batu hidup. Selagi mana batu tu berzikir, sekurang-kurang turun rahmat dapat kepada si mati. Mana dalil yang lain? Tak usah kata batu muslimat ni. Telapak kaki muslimat semua ni dipanggil telapak kaki yang membawa kebajikan. Kata Nabi, bila mana orang yang mengaji ilmu, dia masuk saja dalam pagar. Ni pagar ni, dia tidak saja pagar kawasan perkuburan, maka orang-orang yang kena azab semua berhenti. Ni hadis Nabi sahih. Yang tengah kena katok, yang tengah kena patok, yang tengah kena melekong, yang tengah kena sabit, yang tengah kena apa tu, sebat dan sebagainya berhenti. Oleh kerana keberkatan kaki-kaki orang yang telah ilmu. Sampai muslim
muslimat keluar. Maka berkatalah mereka, jangan pergi, tak usah pergi. Dan dia minta kita duduk lagi lama lagi baik. Jadi bila pagi raya, kita maklum dah, maka pintu apa tu? Bila dah habis raya, pintu neraka dibuka balik. Maka azab bermula kembali. Sekurang-kurangnya bila kita pijak kubur, meringankan azab bagi orang yang sedang kena azab. Ada manfaat tak? Ada manfaat. Kalau kita tak pergi kubur, dia dapat manfaat tak? Kesian si mati. Faham ada ibarat? Kita boleh mati, kita belum mati, kita boleh belajar lah. Contohnya begitu. Bila dah mati, baru kita berhajat kepada orang yang nak berziarahi kita. Jadi kata Nabi, bila keluarlah langkah terakhir, malaikat tu siap dah, masuk dah. Bila langkah terakhir kita keluar, yang beduk kena beduk balik, yang patok kena patok balik, yang ketuk kena ketuk balik. Faham ada ibarat? Wallahu a'lam. Jelas? Soalan lagi? Boleh? Ya. Doa sekali sudah doa satu boleh, tapi masalah letih. Letih sajalah, wallahu a'lam. Pakai ziarah, pergi kubur dulu, pergi kubur yang ni, tengok nama dan sebagainya, baca mana doa sekali semua pakai dah dapat, wallahu a'lam. Habis. Ada dah semua dah? Makanya tanya siap. Ya. Ya. Tak ada masalah. Sebab bila sebut doa dalam sembahyang, sebenarnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu baru satu pendapat. Banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Macam yang hamba amal sendiri, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lain, ada hadis Nabi pernah buat begini. Jadi bacaan dalam sujud bukan semata-mata subhana rabbiyal a'la. Nak baca yang lain pun boleh, tak baca pun boleh. Tapi dalam bahasa Melayu boleh baca tapi batal sembahyang. Baca boleh bahasa Melayu tapi batal. Sebab tu sembahyang sunat hajat, hamba suka bersujud lepas salam. Lepas salam baru sujud. Sebab apa kelebihan lepas salam baru sujud? Kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Yang kedua, sembahyang itu semata-mata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku sunat hajat semata-mata kerana Allah. Kerana apa? Hajat muslimat tak cerita pun Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah, tak payah cerita. Tapi adab kita minta. Biarlah aku minta selepas daripada sembahyang. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Habis. Cukup dah. Solat sunat. Sekejap atas tadi. Bagi dahulu yang dahulu. Saya tadi kita cakap dalam bahasa Melayu. Ya. Batal kan? Kalau kita baca dalam hati, batal tak? Tak batal. Tetapi feeling dia lain. Betul tak? Cuba buat feeling dia lain. Berbeza dengan kita berkata solat kita merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan. Okey. Ya. Tapi orang yang belakang tu yang tak betul-betul belakang tu dia tak. Okey. Jadi orang yang sebelah hujung tu dia pergi. Masa dia pergi tu dah sengit macam tu. Okey. Jadi ada apa? Ada bukan arah cari kita tu set. Sikit macam mana? Dia main pintu. Kan orang kat sini. Okey. Okey. Dia pergi masuk pintu. Ya. Okey. Kalau dia sengaja, kalau dia yakin sehingga memalikkan hati, batal sembahyang. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Wallahu a'lam. Ya saya. Baik, wallahu a'lam. Jadi akhir sekali madani pertemuan kita pada hari ini. Ya. Saya pada fikir sebab orang lain yang belum mungkin itu orang yang belakang tu tak tahu tu dah sudah kata silap. Sebab yang belakang tu sepatutnya afdal dia pergi lah. Sepatutnya kita pergi begini, kita pergi
begini dan begini. Ada begini dan begini. Cuma kita maklum dalam fiqh ni ada benda yang kata ulama kadang-kadang kita jarang lakukan akan dia. Kalau sengaja salah atau tersalah pun dimaafkan. Contoh dalam ulama sebut masalah muafiq masbuk. Benda yang payah orang mengaji nak faham muafiq masbuk. Kalau tersalah pun walaupun salah dalam keadaan kita sedar, maka dimaafkan, diringankan. Sebab benda tu benda yang bukan selalu berlaku, jarang berlaku. Wallahu a'lam. Terangkan sikit macam mana Masbuk saya takkan terangkan sebab dia panjang. Tak boleh. Sungguh sebab masbuk ni bukan semata-mata kita datang lewat. Masbuk tak, sebab masbuk berlaku dalam semayang, masbuk berlaku luar semayang. Walaupun kita berawal dengan imam. Contoh semayang suruh 4 rakaat, sebentar sikit 4 rakaat. Kita bertakbir, imam takbir, kita pun takbir. Dalam rakaat ketiga kita boleh jadi masbuk. Masbuk ini bukan semata-mata berlaku dari luar, masbuk juga berlaku dari dalam. Ada. Cuma kesimpulannya saya takkan guraikan sebab panjang, masa pun dah habis. Ada. InsyaAllah kuliah akan datang kita cerita. Kita sambung balik kuliah. Kita maaf ada. Bukan tak boleh gurai, apa takkan gurai dah kena setengah jalan. Kena bagi cepat semua. Wallahu a'lam. Habis soalan dah? Sudah. Habis. Kadang-kadang kita bermuda ni lah kan. Kata macam tahlil Allah tu kan. Kita orang yang macam orang itu. Ya. Hadiah akan soal pahala baik. Dia begini, ada perkara kita mampu huraikan, ada perkara kita mampu pegang dan beramal. Cakap dengan orang tu, tak, saya yakin pahala si mati, pahala apa yang saya lakukan sampai pada si mati. Maka selebihnya tanyalah pada orang yang lebih ahli. Jawab begitu sudah nak jaga di hati kita. Cuma perkara-perkara khilafiyah ni jangan terlampau ekstrim. Ada yang berpegang pahala tak sampai, itu cara dia. Saya berpegang pahala sampai kepada si mati. Jangan bergaduh dengan berbalak masalah khilafiyah. Cuma saya tak mampu nak hurai. Takut dengan apa tu? Dengan tawaduknya kita tadi, waktu tu dia takut kita. Habis dah kamu tak boleh hurai, kamu amal macam mana? Pahaman ibarat. Jadi untuk lalu minal mutawwalat, berbanyakkan mengaji kepada kitab para ulama. Pahaman ibarat. Wallahu a'lam. Habis. Cukup dah? Ya. Orang sembahyang wajib tak baca, tak boleh lagi sunat. Wallahu a'lam. Tak boleh lagi sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah kau lupakan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan kami bagi Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan kau sejahterakan Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kau sejahterakan Ramadan mudah-mudahan diterima daripada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sarbil ma'zali bi kulli mawjudi salatan tuhafizuna biha al-Quran wa tufahimuna biha al-ayat wa tahfazna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir sekali, kembali kepada masalah tadi, iaitu kita berniat bersedekah untuk mengumpulkan kafarah. Jadi hari ini hamba nak ajak muslimat pakai beramal. Takut tak beramal sekarang, takut lupa. Jadi hamba semata-mata nak bawa amanah daripada tubuh hamba berpandukan hadis adil amanata ila manit amanata. Orang beri amanah, berarti hamba cerita. Rezeki itu terpulang kepada Allah. Untuk madrasah hamba, alhamdulillah cukup dah dengan sumbangan yang muslimah beri. InsyaAllah lepas kali ini bel baru akan datang. Budak-budak sudah senyum dah. Alhamdulillah program dapat dijalankan. Cuma 2 minggu lepas, alhamdulillah untuk guru saya daripada petani datang